Ikam Kadimah Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Pada teman bicara saya pada petang ini, Saudari Mas Lina Alias, khususnya kepada para pendengar Radio Hakim yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita tidak jemu-jemu memuji dan memuja Allah atas nikmat serta limpah kurnianya. Kerana pada petang ini kita telah berada di dalam majlis ilmu. Walaupun di ruang udara Mas. Ini adalah satu petanda Allah Subhanahu Wa Taala masih hendakkan kebaikan bagi diri kita. Kerana petanda Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kebaikan pada diri seseorang itu apabila diberi ruang dan peluang untuk dia memahami Islam. Yufaqihu fiddin, dia akan ada rasa untuk memahami agama ini. Dan insya-Allah mudah-mudahan apabila kita duduk dalam majlis ilmu walaupun di ruang udara, kita letakkan adab yang pertama yang paling penting, iaitu kita merendah diri. Ya. Apabila kita merendah diri, insya-Allah kita akan dapat belajar dengan banyak, kerana aliran ilmu itu umpama aliran air. Air hanya akan bertakung di tempat yang rendah. Begitu juga ilmu akan jatuh kepada hati yang merendah diri. Jadi baik saya yang bercakap ini, ya, kita di konti ini ataupun saudara-saudari sidang pendengar di luar sana, sama-sama kita meletakkan rendah diri itu sebagai satu asas dalam majlis ilmu. InsyaAllah apabila kita merendah diri, kita letakkan diri kita sebagai murid. Saya teringat satu ungkapan oleh hukama, bila murid bersedia, guru tiba. Bila kita meletakkan diri kita sebagai murid, rendah diri, insya-Allah kita akan dapat belajar daripada semua orang. Jadi pada petang ini saya akan menyambung lagi Rasulullah SAW sebagai role model, the living role model dalam pelbagai bidang. Pada minggu lepas kita dah lihat bagaimana Rasulullah SAW dijadikan role model kejayaannya dalam bidang perniagaan. Bukan sahaja kerana kejujurannya atau integritinya, tetapi baginda juga adalah orang yang mempunyai kepakaran ataupun competence dalam bidang yang diceburinya dalam bidang perniagaan. Mari kita lihat sikit bidang-bidang lain yang diceburi Rasulullah. Sebab uniknya Rasulullah, ia adalah seorang pemimpin yang menceburi pelbagai bidang. Penternakan pun ada, perniagaan pun ada, peperangan pun ada. Jadi saya pada petang ini ingin menyorot sedikit tentang penglibatan Rasulullah dalam peperangan. Kalau saya tanyakan kepada para pendengar semua sebagai satu usikan minda saja, pada usia berapa tahunkah Rasulullah mula berperang? Mungkin kita terkejut Mas, pada usia 55 tahun, pada waktu orang dah pencin, dah ada obesiti, dah ada semua kolesterol dah naik, tetapi Rasulullah waktu itulah Rasulullah mula berperang. Bayangkan betapa tangkasnya, betapa cergasnya Rasulullah, bagaimana Rasulullah betul-betul beramal seperti mukmin yang dikasihi oleh Allah tu, mukmin yang sihat. Jadi itu. Dan kalau kita lihat, sebelum saya menyurut aspek profesional Rasulullah dalam peperangan, mari kita lihat peperangan dalam Islam semuanya bersifat defensif, bukan ofensif. Semuanya sifat. Kalau kita lihat dalam Islam tidak ada istilah yang dikatakan menakluki, tetapi futuh tu artinya membuka atau membebaskan. Jadi kalau Islam pergi ke satu tempat, ke satu negara, Islam membebaskan, bukan menakluki. Membebaskan manusia daripada penghambaan sesama manusia untuk menghamba diri kepada Allah. Untuk membebaskan manusia daripada kesempitan hidup di dunia untuk menikmati kehidupan yang lapang lagi di akhirat. Itulah Islam datang untuk membebaskan. Dan kita lihat juga dalam peperangan, kita lihat peperangan Rasulullah begitu kaya dengan adab-adabnya. Sekalipun dalam peperangan, Mas, bagaimana pokok-pokok yang berbuah tidak boleh dicantas, bagaimana orang yang ada di biara, di rumah ibadah tidak boleh dibunuh orang tua dan sebagainya. Jadi begitu cantiknya, indahnya Islam, bukan saja terserah dalam cara hidup berniaga, tetapi dalam peperangan juga. Jadi saya rasa ada 3 peperangan yang paling dominan dalam sejarah Rasulullah. Yang kita tahu, pertama peperangan Badar, yang kedua peperangan Uhud, dan ketiga peperangan Khandaq. Jadi kalau kita lihat, saya tidak menyorot di sudut bantuan para malaikat dalam peperangan, bagaimana Rasulullah SAW berdoa sampai serbannya jatuh, dan sebagainya. Begitu akrab hubungan Rasulullah dengan Allah, iaitu aspek mukminnya dalam peperangan. Tetapi mari kita sorot yang mana yang kita boleh teladani juga,
iaitu dalam peperangan Badar. Strategi Rasulullah ialah Rasulullah SAW datang lebih awal ke tempat lokasi peperangan itu. Kalau kita lihat, apabila datang lebih awal, study topografi tempat tu, di mana ada sumber air, di situ tentera Islam berkawal di situ dan berkemah di situ, dan sumber air yang ada dijangka musuh akan datang daripada jurus itu diletakkan batu dan juga pasir. Jadi apabila peperangan berlaku, peperangan yang tidak seimbang kerana tentera kafir tidak mempunyai sumber air dan tentera Islam punya. Jadi apa yang kita boleh belajar aspek profesionalnya ialah well prepared. Kita boleh sedia. Siapa yang tak buat preparation, dia terpaksa buat correction. Itu biasa. Siapa yang tak buat persiapan, dia terpaksa buat pembetulan. Jadi kalau kita nak buat kerja yang besar terutamanya, kita tak boleh terjah-terjah macam tu. Kita kena buat homework, kita kena study dan sebagainya. Ini yang kita belajar. Inilah sifat profesional, Mas. Kita apabila kita nak buat satu kerja, kita buat persiapan, kita datang lebih awal ke satu tempat, lokasi. Kalau kita nak buat presentation, apa saja kita datang lebih awal, maka kita dapat meneliti apa advantage tempat tu, apa disadvantage-nya, apa kekurangannya, supaya dengan itu kita dapat atasi. Ini apa iktibar di sudut profesional dalam peperangan Badar. Orang yang profesional tu orang yang merancang, insya-Allah, yang merancang dan membuat persiapan lebih awal. Begitu juga dalam peperangan, kita lihat dalam peperangan Uhud, kalau siapa yang pernah pergi ke Mekah dan Madinah, kalau kita tengok berumrah atau haji, mereka akan dapat melihat bagaimana Rasulullah SAW telah menempatkan sharpshooter ataupun pemanah-pemanah tepat di satu bukit yang lokasinya sangat strategik, Bukit Ruman. Kalau kita berada di Bukit Ruman, di atas tu, siapa yang ada pengalaman, dia dapat melihat, orang kata bird eye view, pandangan burung, mata burung, dia boleh menguasai. Sebab itu Rasulullah kata tentera pemanah yang 70 orang ni mesti berada di sini, jangan tinggalkan. Macam mana? Sebab itu apabila mereka turun meninggalkan lokasi yang strategik ini, Khalid Al-Walid, tentera yang masa tu sebelum Islam, dia boleh patah balik di belakang dan tak kelihatan. Sebab tempat itu kalau turun tak nampak lagi dah. Jadi apa yang kita belajar aspek profesional yang kedua dalam peperangan Uhud ialah kita mesti menguasai lokasi-lokasi yang strategik. Kita selalu dengar dalam bidang perniagaan orang kena study, belajar Sun Tzu, The Art of War, dalam peperangan, seni peperangan ala Sun Tzu, seorang panglima tentera Cina. Tetapi apakah tidak kita cuba kaji dalam peperangan-peperangan yang diceburi sendiri oleh Rasulullah, yang mana ada iktibarnya untuk kita lihat di sudut profesionalnya. Begitu juga yang akhir dalam peperangan Khandaq, bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan satu strategik yang orang kata think outside the box, berfikir di luar kotak. Kerana peperangan menggunakan parit tidak pernah dilakukan oleh umat Arab waktu itu. Ini adalah suntikan daripada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi, kerana orang-orang Farsi teknologi mereka berperang menggunakan parit. Jadi cuba lihat bagaimana Rasulullah SAW open-minded, sikap terbuka, menerima teknologi, menerima pemikiran-pemikiran baru untuk diaplikasikan dalam perjuangannya. Jadi kalau begitulah sikap Rasulullah, kita terlebih dahululah kita terlebih lagi lah, oleh kerana kita ada kelemahan maka kita mesti bersifat open minded ataupun terbuka. Jadi ini yang kita lihat dalam peperangan Rasulullah, dan disitulah terserlah sifatnya sebagai seorang yang profesional, ada kepakaran, bukan saja ada ketakwaannya, bukan saja bantuan para malaikat. Selalu saya katakan kita kena bekerja dan berusaha mengikut apa yang kita mampu, barulah Allah akan bantu kita melaksanakan, menyempurnakan sesuatu yang kita tak mampu. Saya kira itu sebagai awalan masa kita terima, insyaAllah. Dan juga kepada anda para pendengar, dialih-alihkan mungkin ada persoalan daripada anda yang nak bertanyakan kepada kami. Talian kami 0362051500, 0362051500, ataupun anda yang nak bertanyakan kami melalui SMS, typekan saja IKIM, jarak soalan hantar ke 39111, dan juga yang mendengarkan kami secara online boleh tanyakan soalan kami melalui Facebook kami ikim.fm. Jadi Ustaz, kita ada pemanggil. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Saya Ki Nohanin daripada Truk Polimekerang. Silakan Haji. Nak tanya pada Ustaz lah, sedikit kemiskinan. Ya. Baginda Nabi SAW diutus untuk
lelaki dan wanita, bahkan dia ni rahmatan lil alamin. Hanya saja yang kemiskinan pada saya, kalau bagi kaum lelaki untuk mengikut sunnah baginda Nabi SAW dalam penampilan, memang tidak menjadi masalah sebab baginda Nabi SAW itu bukan lelaki. Baginda Nabi memakai janggut, maka kaum lelaki boleh memakai janggut dan menipiskan misai. Begitu juga dengan memakai serban, surah sirah sarirah. Hanya saja persoalan saya, bagaimana pula yang dikatakan yang Nabi diutus untuk kaum wanita? Sebab pada umumnya yang saya lihat pada zaman akhir ini, saya belum pernah lihat wanita pakai miswak. Yang saya lihat hanya kaum lelaki yang menggunakan sunnah miswak. Jadi saya minta sikit sebanyak Ustaz, dalam konteks ini bagaimana wanita untuk ikut yang dipanggil sebagai surahnya, sirahnya dan sarirahnya. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okey. Kita ambil satu lagi manggil Ustaz ya. Ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Saya bermanan daripada Pulau Pinang. Silakan Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baba Ustaz, sebenarnya Baik, saya pagi tadi pun Aikin telah buat satu bicara pagi tadi mengenai kedudukan remaja-remaja kita yang crime terlalu increase. Jadi kalau kita sekarang dah pergi ke arah individualistik kepada keprofesionalisme atau saya nak jadi profesional, apakah kesan pada masyarakat kita yang mana yang kanak-kanak kita yang bakal akan jadi profesional dia akan datang nanti, maka mereka tidak ada, mereka hanya crime punya fikir saja. Jadi apakah pandangan Ustaz mengenai cara nak atasi masalahnya supaya kita generasi yang akan datang insya-Allah kita dah usaha untuk keprofesionalisme kita. Jadi apakah generasi yang akan datang akan dapat cope up balik ataupun dapat follow up lagi supaya kita jadi profesional, dapat profesional mukmin dengan sejati insya-Allah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin Ustaz kita boleh jawab yang ni dulu Ustaz ya. Mereka lain boleh terus hubungi kami 0362051500. Ya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Cik Nur Halim tadi tentang Rasulullah SAW diutuskan untuk seluruh alam, untuk lelaki dan wanita, untuk Islam dan bukan Islam. Sebenarnya Rasulullah adalah contoh yang holistik. Itu pada siri pertama Jadi bagaimanakah orang perempuan boleh mencontohi kehidupan Rasulullah Sebenarnya dalam kehidupan Rasulullah ini Rasulullah ada isterinya dan isteri ini digelar sebagai ummahatul mukminin ibu kepada orang mukmin. Kenapa dikatakan ibu kepada orang mukmin? Dia adalah contoh ikutan bagi orang mukmin sama ada lelaki ataupun wanita. Jadi Rasulullah SAW dia memperjuangkan Islam bermula daripada dalam keluar bermula daripada dirinya, kemudian keluarganya, bermula daripada isterinya Siti Khadijah Jadi Siti Khadijah binti Khuwailid itu ialah semuanya yang dibuat oleh Siti Khadijah adalah contoh ikutan kepada wanita-wanita muslimah, wanita Islam. Jadi kita lihat sebagai perbandingan tidak dikatakan Rasulullah itu hanya menjalankan untuk orang lelaki saja, tetapi dalam kehidupannya kita lihat bagaimana wanita-wanita mempunyai suara untuk bertanya kepada Rasulullah dalam mencorakkan kehidupan mereka. Contohnya wanita-wanita bertanya, orang lelaki pergi berjihad, kami tinggal di rumah macam mana kemudian kami nak masuk syurga macam mana semua ditanya kepada Rasulullah dan Rasulullah telah menjawabnya. Bukan saja menjawab secara lisan, tetapi Rasulullah telah menjawab secara lisanul hal. Lisanul hal ni maksudnya secara action lah, secara tindakan. Tindakannya lihat keluarga Rasulullah. Khususnya tentang siwak tadi tentang siwak ataupun tentang berus gigi kita gunakan untuk ni. Nampak sekarang ni kelihatannya di masjid-masjid kalau kita tengok orang bersiwak ni ada orang lelaki sajalah, tetapi menggunakan kayu sugi salah satu kaedah untuk bersiwak. Dan kita tahu orang wanita pun berus gigi juga. Saya katakan. Jadi kaedahnya mungkin dia tidak menggunakan kayu siwak itu. Tapi bagaimana Rasulullah SAW kalau kita lihat ini sangat menyayat hati kalau kita dengar di saat-saat akhirnya Rasulullah SAW bila baginda dalam sakaratul maut dah dekat untuk wafat baginda masih lagi menegakkan sunnah siwak ni. Dan yang paling menyayat hati ialah apabila baginda sudah tidak dapat lagi menggunakan giginya untuk
untuk melembutkan, dan macam itulah yang digunakan, diminta bantuan kepada isterinya Siti Aisyah. Siti Aisyah berada di sebelah. Kemudian dia Rasulullah baginda menunjukkan kayu siwak itu kepada Siti Aisyah. Ada Siti Aisyah menggunakan giginya untuk melembutkannya, dan daripada gumput tu ditolong digosok gigikan, disiwakkan ke mulut baginda Rasul. Sebab itu Siti Aisyah berbangga, dia kata air liur dia dengan air liur Rasulullah di saat akhir masih lagi bersama dari situ. Jadi di situ sebagai teladan bagi saya. Jadi seruan saya kepada mukminah-mukminah di sana, muslimah di sana, jangan terasa bahawa Rasulullah tu hanya untuk orang lelaki saja, tetapi rajin-rajinlah kita mentelaah lembaran-lembaran sejarah, kisah-kisah para sahabat. Sebab sahabat Rasulullah tu yang 124,000 tu bukan saja terdiri pada lelaki, tetapi juga pada perempuan. Yang juga Rasulullah kata ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku umpama bintang di langit. Termasuklah sahabat-sahabat yang kata-kata sahabiah di kalangan wanita. Mereka menjadi contoh teladan dalam kehidupan, dalam peperangan pun ada, dalam kejururawatan, dalam Aisyah misalnya kata seorang yang hebat dalam hadis dan sebagainya. Jadi ini kita lihat bagaimana Rasulullah menjadikan Ummahatul Mukminin dan keluarganya serta sahabat-sahabat di kalangan wanita sebagai suri teladan untuk diikuti oleh wanita-wanita Islam, insya-Allah. Ya, baik. Itu yang pertamalah saya ingin respon ni. Yang kedua, saya pun mengikuti perbincangan pagi tadi sebenarnya dalam Warna Pagi tentang remaja. Sebenarnya boleh saya katakan dalam pepatah Melayu kita melentur aur biarlah dari rebungnya. Kalau dah jadi buluh payah. Jadi orang selalu mengatakan bahawa remaja ni masih lagi rebung. Saya kata tidak, remaja sebenarnya sudah jadi buluh. Sudah buluh. Yang sebenarnya yang betul-betul rebung ialah peringkat kanak-kanak, peringkat kanak-kanak dan ke bawah. Kalau kita tengok dalam sistem pendidikan yang telah dibuat kajian, waktu usia 6 tahun anak ni lah yang paling empuk sekali untuk dididik sebenarnya. 6 tahun dan memberi 7 tahun dan sebagainya. Jadi di situlah peringkat yang awal kita kata 7 tahun kita dah kena jaga solat. Jaga solatnya. Kena 7 tahun yang pertama kita dah kena ajar solat, dah kena latih solat. Kalau 10 tahun kita rotan. Artinya Mas, kalau 10 tolak 7 3. 3 tahun. 3 tahun 1 tahun 365 hari. Cuba bayangkan dalam satu hari ada 5 waktu solat. 5 kali 365 kali dengan 3 tahun tadi, berapa ribu? Artinya ribuan itulah ibu bapa yang kena jaga solat anak mereka. Latih. Baru layak dirotan pada umur 10 tahun. Barulah layak bapa itu, ibunya merotan anak tu kalau telah ribuan kali itu telah diperingatkan. Kalaulah baru sekali dua diingatkan nak rotan, bukan anak yang harus dirotan, ibu bapanya yang harus dirotan. Ini sebagai satu orang kata sindiran sajalah untuk kita bersama. Jadi apa yang saya lihat ialah sekarang ni pendidikan iman itu tidak diterapkan. Tidak diterapkan. Sebab itu bila saya katakan mukmin profesional daripada dulu, dia bukan suatu yang separate, bukan suatu yang terpisah. Dia boleh dibangunkan secara bersepadu pada suatu masa, pada satu ketika, pada seorang manusia. Jadi artinya bila kata-kata solat, ajaran solat, kita nak ajar dia solat, ada aspek profesional dalam solat. Contohnya kita kena menepati masa, kena ajar anak kita bagaimana waktu zuhur masuk ke waktu asar. Dia mesti tahu tentang tengok jam dah, dan sebagainya. Dia dah tahu tentang batas-batas aurat dan sebagainya. Begitu juga dia tahu tentang kebersihan. Kebersihan daripada najis, daripada hadas dan sebagainya. Ini adalah aspek-aspek profesional. Mas. Jadi supaya anak-anak kita, misal kata awal-awal tadi ialah macam mana dia dapat melaksanakan solat pada waktu 7 tahun. Cuma kita bertanya, kalau 7 tahun dia solat, sebelum 7 tahun apa? Sebelum 7 tahun dia kena kenal Allah. Sebab tauhid itu kena di awal. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Jadi sejauh mana ibu bapa sekarang mengenalkan Allah kepada anak-anak mereka. Dan kalau kita mengenal Allah, kalau kita nak mengenalkan anak kita kepada Allah, pengenalan itu juga kena melibatkan profesional. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran ialah melalui ciptaan-ciptaannya.
Suruh lihat alam macam mana, suruh lihat gunung macam mana diciptakan, bagaimana lautan, bagaimana unta, bagaimana semua ini. Jadi ini adalah aspek-aspek sains. Sebab sains itu pemerhatian, uji kaji dan kesimpulan. Jadi apabila kita melihat alam, untuk melihat dengan itu kita terasa adanya pencipta, itu adalah profesional, Mas. Jadi artinya menjadi seorang Islam secara automatik menjadi seorang saintis, secara yang asasnya. Sebab kita tidak boleh mengenal Allah tanpa kita mengenal ciptaannya. Saya ingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang saya belajar, saya rasa boleh berkongsi dengan para pendengar. Allah tidak memperkenalkan namanya dahulu. Ya, ayat pertama, ayat kedua dan sebagainya, dia hanya menciptakan alam ini, yang mencipta ini, mencipta ini. Pada ayat yang ke-20 barulah Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kul huwallahu ahad. Barulah dia berkata, katakanlah Allah itu satu. Baru dia memperkenalkan namanya, ya. Jadi saya kira menjadi seorang kanak-kanak tadi, yang saya katakan masih rebung tadi, harus diberi 2 didikan ni yang paling utama, iaitu pendidikan iman. Yang kedua, setelah 7 tahun mesti diajar solat. Solat bukan aspek ritual semata-mata, adat saja, tetapi mesti diberi kefahaman kepada yang sebenarnya. Jadi ini yang paling penting. Jadi supaya anak-anak kita beramal dengan dia mengetahui siapa yang dia sembah, kenapa dia perlu menyembah Allah dan sebagainya. Ini penting, Mas. Jadi saya kira dalam sistem pendidikan kita ini, inilah yang orang kata missing linknya. Kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak kita hanya diajar tentang iman untuk hafalan, semayang untuk hafalan, tetapi tidak betul-betul diberi penghayatan dan juga di sudut amalan yang berdasarkan kefahaman tadi. Saya kira itu yang menyebabkan rohnya mati, hanya ada ritual saja tetapi tidak ada nilai spiritual pada amalan didikan kita. Ya. Dan apapun kita akan berehat seketika, Ustaz, dan juga kepada para pendengar, anda boleh terus hubungi kami, talian kami 0362051500 ataupun ke Facebook kami ikim.fm. Dan insyaAllah kita akan kembali selepas ini. Pastikan terus setia bersama kami di mana saja anda berada, dan sekali lagi talian kami 0362051500. Dan juga anda yang nak menghantarkan melalui SMS kami, itu typekan IKIM, jarak mesej anda ataupun soalan anda, dan hantarkan ke 39111 39111. Dan apapun kita akan kembali selepas ini. Pastikan terus setia bersama kami. Melaka 89.5 Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, knowing our messenger. Aisyah radhiyallahu anha narrates, every night before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam slept on his bed, he put together his hands as in the dua and blew on it and recited the surahs Al-Ikhlas, Al-Falaq and An-Nas, and wiped those parts of the body that he could reach. He began with the head, then the face, then the front part of his body. This was done thrice. Narrated by Tirmizi. Kawan-kawan saya selalu tanya, macam mana nak carikan pejabat tempat yang paling menyeronokkan? Mudah saja. Pertamanya, anda mesti benihkan rasa cinta dan sayang pada tempat kerja anda. Pastikan tempat anda kemas dan bersih. Kalau ada bajet lebih, belilah pewangi dan hias tempat anda dengan gambar anak, suami atau isteri anda. Satu lagi, jangan cari musuh di pejabat. Pasti anda akan seronok bekerja. Tapi jangan sampai lupa balik rumah pula. Pejabat rumah kedua je. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda. IKIM FM, Kuantan 89.6. Kembali bersama untuk segmen Mukmin Profesional, dan masih lagi bersama dengan tetamu kita, itu yang bagi Ustaz Fahrul Muhammad Joy, dan kita masih lagi bicarakan yang berkenaan dengan Rasulullah sebagai teladan mukmin profesional. Dan anda yang ada soalan boleh hubungi kami 0362051500. Dan sebelum itu Ustaz, mungkin kita boleh baca satu soalan dari Facebook, dari Ana Razak. Saya percaya ramai dan termasuk saya tahu tentang konteks open mind ini, open mind adalah, dan sifat ini adalah satu sikap yang terpuji Rasulullah. Bagaimana cara kita mengamalkannya secara yang terbaik, kerana memang mudah untuk difaham tetapi bukan mudah untuk diikuti. Wallahualam.
Terima kasih Cik Puan Ana Razak. Jadi bagaimana kita nak bersifat terbuka bila kita nak sifat terbuka ni, kita kena jadi pendengar. Pendengar. Kalau kita nak bercakap saja, kita tak boleh sifat terbuka. Sebab tu saya dah katakan selalunya mulut kita menyebabkan telinga kita menjadi pekak. Jadi kita kena banyak diam dan kita banyak mendengar. Dan bagaimana pula kita nak menjadikan diri kita ni banyak mendengar? Yang pertama saya rasa yang mana-mana saja be humble. Kita kena jadi orang yang tawaduk. Tawaduk. Bila kita tawaduk mengatakan bahawa kita ada blind spot. Selagi kita manusia, selagi itulah kita ada titik buta kita. Titik buta kita yang mana kita tidak dapat melihatnya, orang lain boleh melihatnya. Dan ada juga titik buta pada orang lain yang mereka tak boleh lihat, kita boleh melihatnya. Jadi ini penting. Jadi bagaimana satu-satu keadaan satu-satu keadaan yang mana kita terbuka untuk orang memberi teguran bagi kita. Cuba kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalunya bila orang bertanya kepada Rasulullah, selalu ada ketika-ketikanya Rasulullah bila ditanya siapa kamu dan sebagainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ana yatim, aku anak yatim. Artinya begitu merendah diri kan. Jadi dan Rasulullah SAW walaupun dia mendapat wahyu dan sebagainya dalam hal tertentu, tetapi dalam hal-hal yang tidak dia mendapat wahyu, khususnya dalam bidang profesional, baginda terbuka buatkan satu mesyuarat dan mendengar seluruh pandangan-pandangan daripada pelbagai sudut. Sebab ada perkara-perkara yang mana Rasulullah SAW sendiri tidak arif. Sebab tu kadang-kadang para sahabat pun mereka bersifat berani. Mereka bertanya bila Rasulullah membuat satu tindakan atau bercakap sesuatu, memberi pandangan, para sahabat bertanya kepada, ini wahyu ke? Kalau Rasulullah kata ini bukan wahyu, para sahabat akan memberi satu pandangan yang berbeza, ataupun untuk memberi satu teguran dan sebagainya. Contohnya dalam menanam pokok korma, benih korma itu dia kata. Kemudian ada dibuat macam ni kata Rasulullah. Tapi ada orang kata ini wahyu. Tidak. Kalau begitu ini caranya yang betul. Sampai Rasulullah mengatakan kamu lebih faham ataupun kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Jadi ini urusan profesional dalam bertani, bisa kata. Begitu juga dalam berperang tadi. Salman Al-Farisi lebih arif dalam berperang, bisa katakan. Begitu. Jadi bagaimana kita nak tanamkan sifat yang katakan terbuka tadi dalam realitinya, sedangkan Rasulullah yang unggul, Rasulullah SAW yang paling disayangi oleh Allah pun boleh merendah diri, apatah lagi kita. Kita kena ganda situ. Kita kena merendah diri. Itu yang paling boleh. Jadi lawan kepada rendah diri ialah ego. Bila ada ego, sorry lah mas kita anggap kita serba sempurna, kita serba perfect. Waktu itu kita tidak akan bersifat terbuka lagi. Jadi satu saja yang kata, kita kena bersifat rendah diri. Gitu. Dan kita ada pemanggil lagi Ustaz Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Mak Yaakob belakang mas. Silakan Cik Mak Yaakob. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sesuai teknik peperangan yang Ustaz jelaskan tadi, nyata di akhir zaman ni, benda yang tak baik, maksiat, yang berdosa dipekeskan dengan baik, dipresent dengan baik. Dan benda yang baik ni, bila dia tak present dengan baik, seolah orang nampak benda yang tak baik tu lebih sebenarnya betul. Dan kita tidak menyalahi hukum. Sebab orang sekarang ni, dia telah dihiburkan segala Indonesia sampai dia tak nampak yang dia pergi beli tiket, dia habis beberapa jam tu, benda tu tak baik sebenarnya, dosa. Itu yang maknanya ulama marah, ada peranan di situ sampai mak bapak di sini kan. Itu pertama. Kedua, dalam kita bincang profesionalisme ni, kita ni maksudnya di dunia masing-masing. Dunia ni dari segi ilmu yang kita belajar, usul dakwah kita belajar. Yang keterbukaan tadi maknanya, dengan segala keterbukaan ni, kita akan bercantum jadi satu umi profesional. Tak jelas kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ambil satu lagi manggil Ustaz Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian? Saya guru bimbingan. Nama siapa Puan? Saya Puan Nina. Puan Nina dari? Okey, dari Pada Kelang. Silakan. Okey. Saya dengar tadi Ustaz kata remaja ialah dah golongan rebung Jadi bagaimana kalau sebagai seorang guru yang berhadapan dengan ibu bapa dari sekolah menengah yang akan berkongsi masalah anak-anak mereka. Jadi adakah mereka tak berpeluang ataupun bagaimana nak menangani
konsep dia dah kira-kira proses untuk membantunya tu di peringkat rendah tu dah macam tak ada kan. Mungkin Ustaz boleh bantu sikit lah untuk menangani remaja dah jadi bulu lah Puan ya. Okey, sama. Jadi mungkin kita jawab yang dulu, kalau ada masa nanti kita boleh ambil yang lain Ustaz ya. Izinkan saya bagi respon kepada Cik Mak Yaakob dulu kan, tentang maksiat yang kelihatannya dah jadi macam biasa ya. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali ya. Kebenaran yang tidak tersusun, tidak sistematik, akan dikalahkan oleh kejahatan yang tersusun. Maksudnya kita tidak boleh saja berdasarkan kebenaran saja ya, tetapi mesti kita mempersembahkan kebenaran tu dengan cara yang benar ya. Maksudnya bukan saja kontennya tetapi kontainernya, pendekatannya yang perlu yang Jadi di sinilah yang kita lihat bagaimana kadang-kadang wajah Islam dicemari tadi ya dengan wajah jahiliah ya yang dihiasi ya. Sebab itu saya menekankan betul-betul kita ni supaya jadi profesional ya. Mukmin profesional. Mukmin buat kerja yang betul, profesional buat kerja yang betul dengan betul-betul. Jadi ada orang yang mukmin ya, yang betul tetapi dia tidak profesional. Dia buat kerja yang betul tapi tak betul-betul. Jadi dia akan dikalahkan oleh orang yang buat kerja tak betul dengan betul-betul. Jadi di sinilah yang kita perlukan ilmu, kemahiran dan skill. Bila saya katakan golongan profesional, saya tidak merujuk kepada accountant, doktor, engineer dan sebagainya saja, tetapi setiap orang di lapangan masing-masing, di peranan masing-masing, hatta seperti mana yang saya katakan dulu, penjual nasi lemak pun mesti profesional. Dia kena ada ilmu tentang nasi lemak tu, kemudian dia ada kemahiran, sama ada hard skill ataupun soft skill. Hard skill tu ialah bagaimana dia membuat nasi lemak tu, dia mesti ada ilmu. Soft skillnya ialah bagaimana dia berdepan dengan klien. Dia ada manis muka, bagi salam. Kalau kita tengok makcik-makcik yang jual ni kadang-kadang selalu profesional. Dia ada senyum dan sebagainya. Dan dia yang ketiga, dia berpegang kepada etik kerja dia. Dia tak pernah etika kerja dia, tak pernah bertelagah dengan pelanggan dan sebagainya, ada tolak ansur. Itu etika Jadi itu penjual nasi lemak yang profesional. Jadi saya kira pendakwah kena jadi pendakwah yang profesional. Saya masih ingat dulu Radio Hakim memperkenalkan ada tekno da'i macam mana seorang da'i itu mesti menguasai teknologi dan saya pernah ingat juga gagasan yang kita mesti mengintelektualkan ulama' dan mengulamakan intelektual. Saya kira ini di sekitar itu kita kena mengangkat konten yang baik, mesti ada kontainer yang baik Jadi itu yang saya kira itu kelemahannya kita. Jadi sekarang ini sebab itu kita perlukan pendedahan yang dikatakan cara dakwah yang lebih canggih yang lebih orang kata mendekat kepada remaja kita tidak boleh orang kata menggunakan pendekatan khutbah saja dan sebagainya kita kena ada pendekatan-pendekatan yang orang kata sistematik, pendekatan-pendekatan yang sophisticated, yang ada dasar-dasar teknologi dan terkini, contemporary. Kemudian saya ingin juga menekankan soal budaya Bila satu perkara yang buruk sudah menjadi budaya, dia tak nampak buruk lagi. Cuba. Sebab tu saya selalu bertemu dengan pelajar-pelajar IPT dia kata budaya couple. Budaya couple ni adalah budaya dosa sebab dia adalah budaya mendekati zina. Dia takrabu zina, maksudnya dia mendekati zina. Pergaulan bebas, kemudian ada pendedahan aurat, kemudian berdoaan dan sebagainya. Itulah yang budaya couple sinonim. Tetapi sekarang ni semua yang kita lihat couple belaka. Kita tengok dalam filem, kita dengar dalam lagu semua kan, iklan-iklan semua couple. Akhirnya kita nampak itu sebagai satu norms. Dah tak salah lagi. Yang salahnya siapa? Yang salahnya orang yang tak couple. Rasa mereka saya ni jadi Andalusia ke Andar tu sebab dia tak couple, sedangkan dia yang betul. Jadi sekarang ni perjuangan kita, itu yang saya katakan awal-awal lagi perjuangan kita bagaimana kita ketengahkan kebenaran dengan cara yang benar pada waktu yang benar supaya dia boleh diterima dengan baik. Kadang-kadang orang tolak, bukan tolak kebenaran, tetapi tolak kaedah kita untuk menyampaikan kebenaran itu. Jadi kita jangan salahkan mad'u kita, jangan kita salahkan sasaran dakwah, tetapi kita muhasabah diri kita. Saya belum lagi berdakwah dengan keadaan yang lebih baik, dengan hikmah yang tinggi, dengan kaedah yang betul. Sebab itulah seruan ini ditolak, kerana bukan salah mereka, tetapi saya kurang arif lagi dalam bidang ini. Itu penting sekali, yang penting sekali itu.
Jadi begitu juga saya nak bagi sikit macam mana singkapan tentang amalan dunia dan amalan akhirat ni. Profesional dikatakan dunia, mukmin akhirat. Sebenarnya dia sepadu. Amalan dunia kadang-kadang jadi akhirat, amalan akhirat kadang-kadang jadi dunia. Contoh pagi pukul 9 ada seorang sedang basuh motor dia, ada seorang yang lain sedang solat duha pukul 9 Tapi tengok niat orang yang solat duha tu, dia kata sat lagi bakal bapak mentua dia lalu dia sembahyang solat duha. Yang ini dia basuh motor dia kata kebersihan itu adalah daripada iman. Dia bersihkan motor supaya motor tu boleh dibawa pergi ke masjid, boleh memaparkan contoh orang Islam dan sebagainya. Jadi kita lihat tadi, cuci motor nampak macam amalan dunia tapi dah jadi akhirat. Sembahyang duha tadi yang baik tadi dah jadi amalan dunia. Jadi jangan pisahkan antara amalan dunia dan akhirat. Mukmin dan profesional adalah sesuatu yang integrated, yang bersepadu. Saya kira yang itu yang kata. Baik, respon saya pada soalan yang kedua tadi tentang remaja. Sebenarnya kita tidak ada satu pengakhiran dalam pendidikan kita, Mas Kita tidak boleh mengatakan ni dah jadi rebung, yang ini dah jadi rentung, macam-macam kita tak. Kita tengok dalam hadis kursi, hadis 40 yang kita tengok sini, hadis 40 ni Imam Nawawi memang terkenal bagaimana seorang tu beramal dengan amalan syurga, selangkah lagi dia masuk syurga, tapi kemudian masuk neraka kerana dia menutup keadaan yang baik, yang buruk. Seorang tu beramal dengan amalan neraka, tapi dah selangkah lagi nak menuju neraka, tapi dia buat amalan yang baik. Jadi artinya untuk melaksanakan kebaikan ini, kebaikan untuk jadi kita bertaubat atas membetulkan kesalahan, tak ada kira kanak-kanak, tak ada kira remaja dan sebagainya. Cuma dalam pendidikan saya menekankan bahawa kita perlu pergi kepada tahap-tahap yang lebih penting, lebih penting. Tapi ada juga orang yang remaja yang buat perubahan, orang yang 40 pun ada perubahan dan sebagainya. Saya kira itu bukan satu untuk kita meletakkan satu orang kata sangka buruk lah. Ni dah jadi rebung, ni dah jadi buluh, kita tak payah nak kata. Bukan gitu. Saya katakan kita fokus pada kerja kita. Kerja kita ialah effort, usaha. Allah Subhanahu Wa Taala dengan takdirnya, efek. Jadi kita usaha yang sebaik-baiknya dan insya-Allah Allah akan bagi kesan yang sebaik-baiknya. Hidayah boleh jatuh kepada diri seseorang tak kira usianya dan sebagainya. Sebab itu taubat itu selagi kita ada nyawa, selagi itu kita bertaubat. Jadi kita guru tadi siapa? Puan Nina, seharusnya kita para ibu ataupun para guru sepatutnya tidak merasakan anak saya dah lepas, dah tak boleh nak buat lagi, dah jadi bubur dan sebagainya. Tak boleh. Kita kena berterusan membuat. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala bila kita berusaha sungguh-sungguh, InsyaAllah manjada wajadah. Bila kita benar-benar, InsyaAllah Allah akan beri. Dalam sedikit masa satu lagi lah SMS kita ambil dari Encik Hanif. Bagaimanakah untuk mendidik iman dalam diri dan generasi seterusnya? Adakah dengan dakwah ataupun dengan berpolitik? Saya selalu tegaskan bahawa jangan timbulkan dikotomi ataupun pertentangan antara dakwah dan siasah. Dakwah ada peranannya, siasah ada peranannya, kan. Jadi dalam mendidik iman ini kita katakan dua-dua penting. Dengan siasah kita dapat sultan ataupun kuasa. Kuasa ini penting untuk kita mencegah kemungkaran, untuk kita menjaga keimanan kita. Dakwah kita menyeru kepada tauhid, kepada syariat dan kepada akhlak. Jadi saya kira antara dakwah dan siasah ni kita pilih yang dikatakan pendekatan dakwah. Bagi saya pendekatan dakwah. Bagi yang lain mungkin ada pendekatan siasah. Jadi saya dah katakan kalau orang dakwah ikhlas dan orang siasah ikhlas, mereka akan bertemu dengan satu titik temu yang harmoni. Saya kata gitu saja. Jadi macam mana kita nak dakwah ini ialah kita menyeru, memperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dirasakan Allah itu sangat penting dalam kehidupan. Allah lebih penting daripada oksigen, misal kata. Allah lebih penting daripada ibu dan ayah kita. Tanpa Allah tanpa rahmat daripada Allah, kita tidak langsung wujud di dunia ini. Bayangkan begitu kan. Jadi bila Allah dirasakan penting dan memperkenalkan Allah ini ialah tugas dakwah para rasul dan para nabi, dan datang memberi dakwah dan sebagainya. Kemudian orang dah faham dan nampak dah kenal Allah, mesti dia jatuh cinta pada Allah. Kenal pasti jatuh cinta. Sebab tu orang kata sejauh mana seorang tu cinta pada Allah, sejauh mana dia kenal Allah.
Jadi sejauh mana kita nak memperkenal Allah dengan dakwah, memperkenalkan Allah. Kemudian naik ke satu stage lagi, kita satu tahap memperkenalkan syariat Allah, undang-undang Allah. Ya, bila Allah dirasakan yang sangat penting dalam kehidupan, Allah tu diimani sungguh-sungguh, syariat peraturan Allah tu akan diterima. Sami'na wa ta'na. Tidak ada lagi kata-kata sebab dah cinta. Ya. Kemudian dengan situ akhirnya naik kepada akhlak. Siasah pula, dia siasah pula di satu-satu tempat, di satu-satu negara dan sebagainya, dia perlu untuk menjaga, menjaga, diumpama pagar lah, yang menjaga iman tadi, yang menjaga syariat tadi dan menjaga akhlak tadi. Saya kira itu saja yang saya boleh jawab lah, Mas. Mudah-mudahan kita kata-kata macam mana pendidikan iman, kedua-duanya penting, kerana iman itu insya-Allah boleh ditegakkan dan diperkukuhkan dengan dakwah, dan iman itu dijaga, dijaga dan dilindungi oleh siasah. Itu saja.